Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faisal bin Muhammad Zauki, berumur 19 tahun dan dilahirkan pada 20 Mei 2002. Saya tinggal di Lot 470, Kampung Kubarawa Salo, 15100, Kota Baru, Kelantan. Saya merupakan pelajar Kolej Meteorologi Kelantan dengan jurusan Sains Komputer SES SEM 3. Dan saya merupakan bekas pelajar sekolah menengah kebangsaan Salo dan memperolehi keputusan SPM sebanyak 4B, 3C, 1D dan 1E. Dan saya juga pernah dilantik sebagai Ketua Esko Keterampilan Pelajar pada tahun 2018 sehingga tahun 2019. Dan saya juga menjadi naib pengerusi kelab taekwondo dan pernah mewakili sekolah dalam pertandingan taekwondo. Saya juga mempunyai kekuatan diri sendiri atau lebih dikenali sebagai kelebihan, iaitu saya pakar dalam editan video, gambar serta dalam bidang komputer. Oleh itu, saya juga telah berazam untuk menyambungkan pengajian saya dalam bidang software engineering di Universiti Putra Malaysia. Kenapa software engineering? Kerana software engineering merupakan salah satu minat saya dalam bidang komputer, teknologi dan IT. Kerana sekarang merupakan zaman tekno dan IT, kebanyakan peluang pekerjaan itu luas untuk bidang tersebut. Hala tuju dan karier saya selepas bergraduasi, sekiranya saya terpilih dalam bidang software engineering, saya akan mencari kerja di mana-mana sahaja yang akan memerlukan pekerjaan tersebut. Serta saya akan menyumbang apa yang saya telah belajar untuk negara dan syarikat tersebut, serta untuk menampung ibu bapa saya dan keluarga saya. Hal ini kerana saya ingin bekerja kerana minat saya untuk membuatkan saya lebih bersemangat dalam hal tersebut. Bukan itu saja, saya juga tidak perlu mencari pengalaman baru untuk bekerja kerana saya hanya perlu mengasas bakat saya yang dan menyelah untuk meneruskan kehidupan dan serta mencerahkan syarikat tersebut. Itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa, anda boleh kontak saya menggunakan email dan nombor telefon di bawah. Terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk isu semasa saya pada hari ini adalah cabaran pengajian online pada pandemik COVID-19 atau lebih dikenali sebagai PDPR. Seperti yang kita tahu, semenjak pandemik COVID-19 ini berlaku, terdapat beberapa kolej, universiti, malah serta sekolah yang menjalankan pengajian online. Hal ini menyebabkan dapat beberapa pelajar mempunyai cabaran yang tersendiri, seperti masalah kemudahan, masalah internet dan cara pembelajaran. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa pelajar yang perlu berkongsi telefon pintar untuk hadir di dalam kelas online. Serta terkadang pelajar perlu keluar dari rumah untuk mencari talian supaya dapat hadir ke dalam kelas online dengan layanan yang sangat baik. Selain itu, cabaran kepada pelajar juga adalah cabaran kepada negara kerana pelajar merupakan masa depan negara. Oleh itu, pihak kerajaan, sekolah, kolej dan universiti perlu peka terhadap pelajar agar pelajar dapat belajar dalam keadaan selesa kerana pelajar merupakan masa depan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Balkis Wahidah binti Alawi. Dilahirkan pada tahun 2003, 17 Mei dan berumur 18 tahun pada tahun ini. Saya merupakan seorang anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Pada masa kini, saya telah mengambil pengajian saya di Kolej Matrikulasi Kelantan. Pencapaian akademik saya di sekolah rendah ialah di Sekolah Rendah Agama Tengku Amalan Aisyah Puteri dan telah berjaya mendapat keputusan 5A di dalam UPSR. Di peringkat sekolah menengah pula, saya bersekolah di MRSM Kota Putra. Di MRSM Kota Putra,
saya merupakan seorang PRS iaitu Pembimbing Rakan Sebaya pada tahun 2019 hingga 2020. Saya juga merupakan naib pengurusi untuk Homerook Ibnu Arabi pada tahun 2020. Dan saya juga telah menyertai pertandingan rugby touch sugar dan telah memenangi tempat ketiga pada tahun 2020. Saya ingin menyambung bidang perundangan di peringkat sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa. Hal ini kerana bidang perundangan menawarkan banyak peluang pekerjaan yang merangkumi pelbagai kemahiran, pendidikan dan pengalaman. Contohnya peguam, paralegal, setiausaha undang-undang, hakim dan banyak lagi. Selain itu, saya juga ingin mengikuti jejak ayah saya iaitu merupakan seorang peguam bela dan peguam cara. Beliau telah berjaya membuka firma guamannya sendiri dengan hasil titik pelung beliau. Hal ini telah membuka mata saya untuk menjadi seorang peguam berjaya seperti beliau. Hala tuju karier saya selepas bergarasi sekiranya terpilih untuk memasuki program ini ialah saya akan mencari kerja di mana-mana firma guaman untuk melakukan praktikal dan chambering. Chambering merupakan latihan dalam kamar dengan seorang peguam yang berpengalaman tidak kurang daripada 7 tahun. Selepas itu, saya akan memohon kerja di sektor kerajaan. Hal ini supaya saya dapat meningkatkan kemahiran saya untuk menyelesaikan kes sekaligus dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi di khalayak ramai. Kemahiran atau bakat yang membuatkan pihak universiti harus memilih saya ialah saya mampu bercakap di depan khalayak ramai. Saya juga mempunyai perasaan ingin tahu sesuai dengan karier yang dipilih iaitu perlu membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan, undang-undang dan isu semasa. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Tuan kerana telah memilih saya sebagai calon pilihan kursus pengajian perundangan di Universiti Tuan. Saya berharap agar permohonan saya mendapat pertimbangan daripada pihak universiti untuk menerima saya sebagai seorang daripada warga universiti. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah meningkatkan kadar kematian yang tinggi bagi rakyat Malaysia. Seramai 17,000 rakyat Malaysia yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. Hal ini membimbangkan ramai pihak termasuk kerajaan Malaysia. Justeru, kerajaan telah mencari inisiatif untuk memulihkan keadaan supaya rakyat dapat hidup dengan sihat dan kembali seperti sedia kala. Sehubungan dengan itu, kerajaan juga terpaksa berdepan dengan cabaran yang berat untuk memulihkan pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah kerajaan perlu menghabiskan jutaan ringgit untuk membeli vaksin dari negara luar. Vaksin ini penting kerana dapat menjadikan sistem imuniti kuat dan dapat mengurangkan penularan COVID-19. Selain itu, cabaran yang kerajaan terpaksa hadapi ialah rakyat Malaysia yang enggan menjaga SOP kerana tidak mengambil peduli perihal COVID-19 tersebut. Contohnya ialah menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain dan sentiasa memakai mask apabila berada di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Adilah binti Wan Arifin. Saya merupakan anak bongsu daripada keluarga saya dan saya mempunyai 3 orang kakak. Kami sekeluarga tinggal di Tumpat, Kelantan. Bapa saya bekerja sebagai seorang pegawai di Lembaga Hasil Dalam Negeri, manakala ibu saya seorang suri rumah. Saya bersyukur dilahirkan dalam keluarga yang sangat mengambil berat tentang ahli keluarga. Sejak dari kecil, saya diberi pendidikan yang cukup oleh kedua ibu bapa saya. Sekolah rendah saya ialah Sekolah Kebangsaan Seri Bemban, berbekalkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR 5A, saya dapat melanjutkan pelajaran saya di Ma'had Muhammadi Perempuan sehinggalah tingkatan 5. Semasa pentaksiran tingkatan 3, saya juga mendapat keputusan yang cemerlang iaitu 9A. Sekolah saya adalah aliran agama dan saya mengambil SMU dan saya mendapat 8 mumtaz dalam peperiksaan itu. Saya berazam untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia, tetapi saya hanya mendapat 5A. Kini saya dapat menyambung pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Kelantan. Semasa di sekolah rendah, saya seorang yang suka untuk mencuba benda baru dan menyertai pelbagai aktiviti ko-kurikulum, dan saya juga menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan pencapaian akademik. Saya juga dikategorikan sebagai seorang pelajar yang aktif.
Hal ini dapat menjadikan saya seorang yang berani dan aktif dalam pelbagai bidang. Oleh itu, di peringkat sekolah menengah juga saya tidak melepaskan peluang dan telah menyertai pelbagai aktiviti kokurikulum. Di sekolah ini, saya belajar banyak perkara tentang kepimpinan, kerjasama dalam kumpulan dan kepentingan dalam bidang akademik mahupun kokurikulum. Hal ini kerana kemahiran dan pengalaman dalam menyertai kokurikulum diambil kira untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat akan datang. Antara pencapaian yang saya dapat pada zaman sekolah ialah pengerusi pembimbing rakan sebaya, Setiausaha Bulan Sabit Merah, AJK Kelab Bahasa Arab, tempat pertama dalam pertandingan bola jaring peringkat negeri, tempat kedua dalam pertandingan kawat kaki peringkat sekolah dan anugerah pelajar cemerlang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya lebih cenderung ke arah mata pelajaran biologi berbanding subjek-subjek lain. Bagi saya, biologi adalah sebahagian daripada asas kehidupan kita. Dunia sains ini juga sangat seronok untuk diterokai kerana bagi saya kita belajar tentang diri kita dan kehidupan kita. Pada pendapat saya, minat memainkan peranan penting untuk hala tuju masa hadapan kita. Hal ini kerana daripada minat itulah yang membuatkan kita lebih bersemangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Berbekalkan minat saya dalam bidang biologi, saya telah membuat keputusan untuk menyambung pelajaran saya di peringkat ijazah sarjana muda dalam kursus ijazah sarjana muda biologi di UPSI. Antara kemahiran yang saya ada ialah fasih bercakap dan menulis dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Mahir menggunakan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Saya juga bertanggungjawab, suka membantu, berdikari, bertolak ansur serta boleh berkomunikasi dengan baik. Saya berharap agar permohonan saya diluluskan untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Saya memang berazam sejak dari kecil untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Antara sebab saya ingin menjadi guru adalah saya berhasrat untuk membantu dan mendidik anak bangsa kita dengan kudrat dan kemahiran yang saya ada. Objektif saya adalah untuk menjadi seorang profesor yang mampu mendidik anak bangsa sehingga berjaya. Berkesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kedua ibu bapa saya dan tenaga pengajar yang banyak membantu saya untuk mencapai cita-cita saya. Saya berjanji akan berusaha untuk menjadi seorang profesor yang cemerlang dan tidak menghampakan harapan kedua ibu bapa saya apabila saya dipilih untuk ke universiti tersebut. Ini seharusnya meletakkan Malaysia dalam peta global sebagai negara maju berpendapatan tinggi. Namun sebaliknya berlaku apabila 2020 boleh dirumuskan sebagai tahun penuh pancaroba jika dinilai dari segi cabaran ke atas pertumbuhan dan daya tahan ekonominya. Dan tentang pelbagai cabaran timbul sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sama ada pada peringkat global maupun yang berpunca dari dalam negara sendiri. Penularan COVID-19 peringkat global sejak akhir tahun lalu memberikan tekanan baru kepada ekonomi Malaysia dengan keluaran dalam negara kasar KDNK hanya mencatatkan pertumbuhan amat sederhana pada 2019. Lembapan itu berterusan pada suku pertama tahun lepas apabila KDNK hanya berkembang 0.7% untuk tempoh 3 bulan pertama 2020. Prestasi ekonomi terburuk negara sejak krisis keuangan global lebih sedekat lalu. Selain itu, cabaran terbesar negara kita juga ialah apabila dengan penerusan PKP dan banyak kawasan di beberapa negeri terutama Selangor serta Kuala Lumpur melaksanakan PKP diperketatkan PKPD. Ia juga dijangka melumpuhkan lagi prospek pemulihan ekonomi Malaysia dalam masa terdekat ini. Langkah proaktif diambil kerajaan menerusi semua pakej rancangan ekonomi inisiatif Belanjawan 2021 yang disokong anjuran pertumbuhan ekonomi global lebih baik.
Ekonomi negara dijangka kembali pulih pada kadar antara 6.5% hingga 7.5% pada tahun akan datang. Namun sekarang vaksin di negara kita telah diberikan secara berperingkat. Hal ini sudah pastinya menyuntik keyakinan kepada rakyat untuk kembali kepada norma biasa. Seterusnya menjalankan aktiviti ekonomi dengan lebih rancak. Aktiviti ekonomi yang bukan hanya untuk menampung keperluan seharian isi rumah, malah menyumbang kepada daya tahan jangka panjang ekonomi negara secara keseluruhan. Walaupun jelas Malaysia tidak menuju ke arah negara gagal, isu dan cabaran dihadapi negara ketika ini terutama keadaan ekonomi, sosial serta mental rakyat perlu diberi perhatian segera dan menjadi fokus utama berbanding perkara lain. Semua pihak perlu teguh bersatu supaya kita dapat menang bersama melawan pandemik ini. Sekian daripada saya, Wan Adilah.